Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul binti Hasnul daripada kumpulan 4 pengajar Islam. Nama kursus mengajar Islam MPU 2313. Nama pensyarah Ustaz Fahmi bin Abdul Jalil. Tajuk tugasan salah faham terhadap Islam. Kumpulan 4, nama ahli ada 3, termasuk saya 4 orang. Yang pertama Nur Isa Husna binti Muhammad Razif di 1931170. Yang kedua Sufia Husna binti Ismail di 193115956. Yang ketiga Amira binti Sumario di 1931226. Yang keempat Nur Hidayatul binti Hasnul di 1931249. Penyebab salah faham terhadap orang Islam. Yang pertama ialah faktor dalaman. Faktor dalaman ialah persempadanan wilayah yang semakin meluas secara mendadak dalam tempoh masa yang singkat menyebabkan pencapaian agama Islam ni tak dapat dilakukan secara menyeluruh kerana sebahagian mereka telah memeluk Islam dan masih lagi mengekalkan adat resam yang bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua ialah perselisihan faham dan perpecahan umat. Islam menyuburkan lagi salah faham terhadap orang Islam dan munculnya fahaman Syiah. Yang ketiga ialah elemen subversif dalam negara atau kerajaan. Islam terdiri daripada kurangnya ilmu pengetahuan dan kurangnya ilmu pengetahuan agama Islam dan perkembangan ajaran sesat yang semakin meluas pada zaman kini. Faktor luaran pula adalah serangan pemikiran oleh orientasi barat. Lepas tu pengaruh kebudayaan asing, penjajahan barat dan sadar pecah perintah. Last sekali ialah penjajahan dan modernisme barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Isa binti Muhammad Razif 1931700. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bentuk salah faham tradisional. Yang pertama ialah agama Islam yang dimanipulasi. Contohnya ialah dogmatisme dan ideologi. Sebahagian orientalis barat khusus pada awal era moden dan sebelumnya melihat agama sebagai satu dogmatisme yang menekankan aspek ritual semata-mata. Sebahagian mereka menganggap satu ideologi, sedangkan Islam merupakan satu adin atau agama yang lengkap mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia serta universal. Seterusnya ialah agama adaptasi daripada agama Kristian. Sebagai orientalis barat menganggap agama Islam bukan agama samawi, tapi menganggapnya sebagai adaptasi daripada agama Kristian. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW mempelajari selok-belok agama Kristian dan seterusnya mencipta agama tersendiri yang bersifat ketimuran. Tidak hairan sebahagian mereka melabelkan agama Islam sebagai satu ideologi iaitu Muhammadisme atau ideologi yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ialah agama yang kolot. Akibat daripada kekaburan yang menyelubungi agama Islam, sebahagian umat Islam dan bukan Islam beranggapan Islam sebagai agama kolot atau tidak mendukung kemajuan. Seterusnya ialah Al-Quran dan hadis yang dimanipulasi. Meletakkan Al-Quran sebagai wahyu dalam keraguan. Contohnya ialah Nabi Muhammad SAW ummi. Tidak boleh membaca dan menulis atau secara mutlak tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh itu mereka meragui keupayaan Nabi Muhammad SAW yang ummi itu untuk menerima wahyu. Sifat ummi dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya menjadi ketentuan Allah SWT supaya baginda tidak difitnah sebagai mencipta Al-Quran. Bangsa Arab Quraisy yang disifatkan dalam Al-Quran sebagai ummiyin atau buta huruf sebenarnya bukan buta huruf. Secara mutlak ini disebabkan mereka lebih dikenali dengan kegiatan puisi atau syair. Gambaran ummiyin itu sebenarnya untuk menyatakan bahawa bangsa Arab Quraisy pada ketika itu tidak mempunyai tulisan tersendiri seperti pada hari ini, walaupun mereka mempunyai bahasa yang stabil. Sebaliknya huruf atau tulisan dipinjam daripada bahasa Arab Himyar. Seterusnya ialah Al-Quran tidak dibukukan dalam satu mushaf atau buku yang lengkap pada era penurunannya.
Hakikatnya sungguh pun Al-Quran tidak dibukukan, tetapi ayat-ayatnya dicatat pada pelepah tamam dan batu. Manakala Nabi Muhammad SAW sentiasa menyusun kedudukan ayat-ayat Al-Quran mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Semasa Nabi Muhammad SAW wafat, kedudukan sunan Al-Quran sudah lengkap dan para sahabat sentiasa memperbaharui bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat dan surah Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW serta ditegur kesalahan mereka. Seterusnya ialah Al-Quran dikatakan mengandungi cerita dongeng. Ini merupakan pandangan yang salah. Banyak fakta saintifik dalam Al-Quran hanya dapat dibuktikan kebenarannya secara saintifik pada hari ini oleh saintis barat. Sungguh pun terdapat banyak cerita dalam Al-Quran. Cerita-cerita tersebut adalah benar dan mempunyai bukti arkeologi seperti cerita tentang Fir'aun. Bukti arkeologi jasad Fir'aun telah ditemui dan diletakkan dalam muzium. Terusnya umat Islam sendiri salah faham tentang kedudukan hadis dan meragui kesahihannya. Lalu mereka menolak kewujudan hadis sebagai salah satu sumber perundangan syariat, akidah dan akhlak dengan alasan hadis tidak dibukukan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Memang hadis tidak dibukukan pada era baginda dengan perintah baginda sendiri kerana dikhawatiri akan bercampur aduk dengan Al-Quran dan menimbulkan keraguan tentang Al-Quran dan Islam secara keseluruhannya. Namun keseluruhan hadis dirangkamkan melalui hafalan para sahabat yang mantap dan turun-temurun sebelum ia dibukukan pada era berikutnya. Seterusnya ialah Rasulullah SAW yang dimanipulasi. Contohnya ialah mengatakan Rasulullah SAW suka berpoligami. Rasulullah SAW selalu digambarkan oleh orientalis barat suka menggambarkan poligami yang luar biasa. Hakikatnya poligami tersebut dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan penyebaran dan perpaduan umat Islam yang terdiri daripada kabilah atau etnik. Oleh itu, para isteri baginda terdiri pada pelbagai kabilah dan etnik dan realitinya sebagai isteri baginda ialah balu yang kematian suami semasa peperangan. Seterusnya ialah mengatakan Rasulullah SAW gila seks. Dalam sebahagian tulisan orientalis barat yang prejudis juga terdapat kecenderungan mereka untuk menggambarkan bahawa Rasulullah SAW gila seks. Hakikatnya baginda merupakan individu yang stabil, banyak menumpukan pada urusan negara dan agama, dan ketika berada di rumah, baginda menjadi suami yang bertanggungjawab. Seterusnya ialah kedudukan wanita yang dimanipulasi. Contohnya ialah mengatakan wanita sebagai hamba seks. Wanita dalam kajian sosiologi dan kebudayaan barat digambarkan sebagai hamba seks atau digunakan untuk memuaskan hawa nafsu golongan lelaki. Antaranya alasan yang digunakan adalah mereka dipaksa menutup aurat dan tidak boleh bergaul bebas serta tidak dibenarkan menjalankan aktiviti kehidupan harian demi untuk memenuhi tuntutan seks suami atau tuannya semata-mata. Seterusnya ialah wanita didera dan dianiaya. Wanita Islam digambarkan dalam sebahagian tulisan tradisional dan semasa barat berada dalam kedudukan teraniaya dan didera. Penderaan dan penganiayaan terhadap golongan wanita bukan merupakan ciri atau sifat agama Islam. Malahan Islam dituduhkan salah satunya memerdekakan wanita daripada perhambaan seks. Penderaan golongan wanita berlaku dalam kebudayaan dan tamadun sebelum Islam lagi. Seterusnya ialah masyarakat dan agama Islam yang dimanipulasi. Sebagai contoh ialah tidak bertamadun. Dalam sebahagian penulisan barat, masyarakat Islam digambarkan sebagai berbarisan atau ganas dan tidak bertamadun, manakala Islam sering dikaitkan dengan berbarisme. Alasan yang digunakan ialah bangsa Arab merupakan bangsa nomad dan tidak bertamadun seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka.
Manakala permukaan bumi yang kering kontang tidak membantu pembangunan tamadun. Seterusnya dalam membina tamadun sendiri, bangsa Arab digambarkan sepenuhnya bergantung kepada tamadun Greek. Memang benar bangsa Arab bangsa nomad dan keadaan permukaan bumi yang kontang, tetapi ia tidak bermakna bahawa suatu tamadun tidak mempunyai diwujudkan di bumi gersang. Bangsa Arab tidak bergantung sepenuhnya terhadap tamadun ilmu Greek, sungguhpun mereka menterjemahkan sumber Greek tersebut ke dalam bahasa Arab. Dalam masa yang sama, mereka mengkaji dan menganalisa serta melakukan pembetulan. Pada masa yang sama, mereka menghasilkan dapatan ilmu yang baharu selaras dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Seterusnya ialah suka berperang. Memang bangsa Arab atau Islam pada ketika itu suka peperangan, tetapi untuk membela keadilan dan menjaga keamanan. Perlu difahami bahawa sudah wujud peperangan sebelum kedatangan Islam. Lagi umpamanya antara dua kuasa besar, Parsi dengan Rom. Oleh itu peperangan tidak wujud antara negara Habasyah yang ketika mempunyai agama rasminya iaitu Kristian dengan umat Islam, kerana Habasyah tidak mengancam umat Islam. Dengan peperangan Islam sudah wujud peraturan atau panduan selaras dengan perjanjian Geneva pada era moden ini. Peraturan tersebut menetapkan bahawa golongan wanita, kanak-kanak, orang tua, orang yang tidak berupaya dan orang tidak bersenjata tidak boleh dibunuh dalam peperangan yang dilakukan. Juga peraturan itu menetapkan bahawa harta benda alam sekitar, rumah ibadat dan sebagainya tidak boleh dimusnahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Sofia Husna binti Ismail yang bermetrik di 1931-1956. Saya akan bentang bahagian bentuk salah faham semasa. Ia terbagi kepada dua. Yang pertama dalam bentuk pengistilahan dan yang kedua dalam bentuk pandangan, tanggapan atau persepsi umum. Okey. Dalam bentuk pengistilahan terdapat beberapa salah faham semasa tentang Islam dalam bentuk pengistilahan atau pelabelan dicipta oleh media dan tulisan barat. Antaranya adalah dia terbagi pada tiga, iaitu fundamentalisme, yang kedua ekstremisme, terorisme. Fundamentalisme ini digunakan dengan ajaran Islam untuk menggambarkan bahawa agama Islam satu agama yang taksub dan tidak secocok dengan era moden semasa kerana tidak unsur toleransi pada fundamentalisme. Terdapat pelabelan ini meleset kerana toleransi tetap serasi dengan fundamentalisme. Fundamentalisme ini digunakan untuk menggambarkan umat Islam sebagai masyarakat yang tertutup dan tidak menerima sebarang elemen daripada peradaban lain. Hakikatnya dalam interaksi dengan peradaban barat, masyarakat boleh menerima sebahagian elemen positif untuk dikembangkan dalam masyarakat barat. Di satu sudut yang lain, istilah tersebut menggambarkan perspektif pemikiran barat yang menganggap setiap perkara yang fundamentalis tidak bersikap terbuka, tetapi ini salah apabila dikaitkan dengan Islam. Yang kedua pula ekstremisme. Ekstremisme pula digunakan untuk menggambarkan bahawa wujud golongan ekstrem atau melampau seperti golongan Wahabi dalam masyarakat Islam yang boleh mengancam kesejahteraan hubungan antara manusia daripada berbagai latar belakang agama.
Ekstremisme dipercayai digunakan apabila wujud sikap anti barat dalam kalangan sebahagian umat Islam yang tidak senang hati terhadap kehadiran dan campur tangan politik barat dalam urusan negara Islam, terutamanya Timur Tengah. Okey, yang ketiga, terorisme. Istilah ini dipercayai mula digunakan apabila wujud elemen ganas dalam Islam yang bersifat individu yang menggunakan kekuatan senjata seperti bom membunuh mangsa. Terorisme mungkin mula digunakan dalam pada insiden pertama yang melibatkan pengebom Arab Palestin untuk berani mati dalam menentang penjajahan Israel terhadap Palestin. Seterusnya digunakan dengan meluas selepas insiden pengeboman Bali dan peristiwa 11 September. Sebenarnya Islam merupakan agama yang harmoni. Buktinya banyak peperangan antara Islam dengan Barat berlaku di bumi Islam yang serba kekurangan dari segi pensenjataan dan kekuasaan ekonomi. Okey, seterusnya dalam bentuk pandangan, tanggapan ataupun persepsi umum. Okey, ia terbagi kepada 4. Yang pertama, Islam sebagai penyebab pertembungan peradaban adab ke-21 atau Al-Faharum. Dalam konteks perbincangan akademik dalam kalangan orientalis semasa, Islam dianggap sebagai berpotensi mencetuskan pertembungan peradaban seperti yang dilihat pada hari ini, iaitu abad ke-21 atau alaf baru ini. Hakikatnya, pertempuran peradaban bukan inisiatif umat Islam, tetapi ia lebih menggambarkan kesangsian dan perjurik barat. Pengelutan semasa seperti di konflik Palestin-Israel merupakan produk peperangan dunia pertama barat yang bertelanggah sesama sendiri dalam menguasai Timur Tengah. Peperangan di Israel yang bermula pada Mac 2003 tidak memula dengan serangan tentera persekutu yang juga barat. Yang kedua pula, aspek kerohanian dalam Islam tidak revolut untuk mengajar kemajuan. Pandangan popular yang tenggelam dalam arus kemajuan memandangkan bahawa aspek kerohanian dalam Islam tidak revolut untuk mengajar arus kemajuan. Dengan kata lain, ilmu berteraskan sains teknologi, profesionalisme dan seumpamanya selain kurang diperlukan dalam dunia semasa. Memang benar, untuk mengajar dunia semasa, ilmu agama tidak diperlukan, tetapi untuk menjadi manusia yang stabil dan lengkap untuk berurusan dengan dunia semasa, aspek agama amat diperlukan. Satu hakikat perlu diterima bahawa kemajuan semasa banyak disumberkan oleh para ilmuwan Islam dahulu kala yang mempunyai kerohanian yang tinggi. Yang ketiga pula, penghayatan tamadun Islam tertumpu pada konteks nostalgia atau kenangan-kenangan seperti berbangga, sedangkan ini merupakan racun kepada umat Islam untuk maju lantas berpuas hati pada apa yang ada atau merasakan sudah cukup. Penghayatan sesuatu dengan makna asalnya dalam bahasa Arab, iaitu hidup atau menghidupkan, perlu dikaitkan dengan usaha menghidupkan tamadun Islam. Tanpa perlu bernostalgia terlalu lama, pemindahan kemajuan sains, teknologi dan ICT Barat atau Jepun kepada dunia Islam perlu dijayakan. Yang keempat pula, keterbatasan kuasa atau utiliti kerujukan dan sumber Islam. Sebahagian intelektual Islam tidak yakin dengan keumpamaan sumber
ilmu Islam seperti rujukan dalam kegiatan akademik mereka. Ini sebabkan bahawa mereka terikat dengan kemajuan Barat, Korea dan Jepun selain Islam. Yang kedua pula, penulisan yang bertaraf magnum opus oleh ilmuwan Islam kurang atau tidak langsung dalam sesuatu disiplin. Yang ketiga, kebanyakan magnum opus oleh cendekiawan Islam terdahulu sama ada berada dalam bahasa Arab yang susah difahami oleh cendekiawan Islam yang tidak berbahasa Arab, sudah hilang atau menjadi milik Barat. Barat dipercayai telah menerokai sepenuhnya ilmu tersebut. Yang keempat pula, umat Islam dikaitkan dengan sifat negatif. Sesetengah orang bukan Islam mengkaitkan sifat-sifat buruk seperti tidak bermoral, malas dan sebagainya dengan orang atau masyarakat Islam. Ia merupakan gambaran yang salah kerana hanya majoriti orang Islam bersikap negatif. Untuk ajaran Islam tidak menganjur sifat negatif. Jika dihayati sepenuhnya, umat Islam akan mendahului masa seperti yang dilakukan oleh cendekiawan Islam terdahulu. Tindakan untuk mengatasi salah faham ada dua. Yang pertama, untuk mengatasi salah faham sama ada dari dalaman masyarakat Islam sendiri atau luarannya bukanlah merupakan perkara mudah lantaran era ini dunia dikuasai oleh arus globalisasi Barat dalam semua aspek termasuk maklumat. Yang kedua, media massa antarabangsa dikuasai Barat, tetapi dalam pada itu terdapat satu jalan yang mungkin sukar tetapi berkesan untuk jangka masa yang panjang. Jalannya ialah umat Islam perlu menjadi umat contoh atau model kehadapan seperti yang ditekankan dalam Al-Quran Juzuk 2 ayat yang ke-143. Antara cara yang disarankan adalah dalam konteks individu dan masyarakat. Konteks individu dia ada 5, terbagi kepada 5. Yang pertama, meningkatkan jati diri, mempunyai aura karisma atau kewibawaan, melengkapkan diri dengan ilmu semasa. Yang keempat, menguasai semua kepakaran sains, teknologi dan ICT. Yang kelima, menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis. Meningkatkan jati diri ini meningkatkan ketakwaan dan kecekalan rohani kerana ia merupakan sumber kekuatan umat Islam. Selain mencontohi individu atau bangsa yang berjaya. Yang kedua, mempunyai aura, karisma atau kewibawaan. Aura, karisma dan kewibawaan merupakan anugerah semenjak lahir, tetapi aspek-aspek ini boleh diusahakan dan dibangunkan dengan kecekalan, kegigihan dan kesabaran. Yang ketiga, melengkapkan diri dengan ilmu semasa. Ilmu pengetahuan semasa merupakan keperluan setiap individu dan setiap individu Islam diperintah untuk menimba ilmu pengetahuan. Yang keempat, menguasai semua kepakaran ilmu sains, teknologi dan ICT. Di samping ilmu, kemahiran dan kepakaran dalam sains, teknologi dan ICT diperlukan oleh setiap individu. Yang kelima, menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis. Menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis juga dapat mempercepatkan proses untuk meningkatkan jati diri kerana Al-Quran dan hadis bagi umat Islam adalah segalanya, termasuk aspek motivasi yang diperlukan untuk hari ini. Okey. Yang ketiga ialah dalam konteks masyarakat dan negara. Yang pertama, meningkatkan keupayaan ekonomi. Contohnya, dunia Islam kena membina keupayaan ekonomi tanpa bergantung kepada bantuan dan pertolongan Barat. Kerana boleh mengheret dunia Islam kepada pelbagai syarat dan peraturan yang boleh menjerat diri sendiri. Indonesia yang menghadapi krisis ekonomi buih pada tahun 1997, kesan serangan Soros terpaksa meliberalisasikan ekonominya kepada kapitalis luar untuk mendapatkan bantuan TMF. Yang kedua, mewujud dan memperkukuh kemajuan sains, teknologi dan ICT. Negara Islam
tak boleh nak abaikan pembangunan sains, teknologi dan ICT untuk bersaing pada peringkat global dan seterusnya dapat menghakis imej kemundurannya. Yang ketiga, membentuk masyarakat dinamik dan proaktif tanpa berpeluk tubuh atau berpuas hati dengan mentaliti subsidi kerajaan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama sesama negara Islam dalam pelbagai urusan seperti perdagangan, kebudayaan, sukan dan pendidikan adalah penting untuk memberikan gambaran positifnya kepada dunia. Yang kelima, menjalankan hubungan antarabangsa dengan baik dan berkesan. Hubungan dunia Islam ni dengan antarabangsa perlu diberikan perhatian. Dunia Islam perlu menerajui hubungan tersebut bukan sahaja bersikap terbuka, tetapi juga perlu responsif, proaktif dan berwibawa. Salah faham terhadap penyakit fizikal. Pendahuluan ialah apabila penyakit fizikal ini menyerang badan manusia, sama ada di dalam atau di luar badan, maka pelbagai inisiatif diusahakan bagi merawat penyakit fizikal tersebut. Majoriti masyarakat Malaysia kini mengambil langkah untuk memilih perubatan moden di hospital ataupun klinik kesihatan yang berhampiran kerana untuk merawat penyakit fizikal yang dihadapi. Kerana hal ini mereka yakin bahawa perubatan moden lebih canggih dan menggunakan peralatan ataupun kelengkapan yang mencukupi dan juga dapat merawat pelbagai penyakit dengan lebih efisien. Manakala mereka juga turut yakin bahawa kebolehan pakar perubatan dalam menjalankan tugas merawat serta menyelamatkan nyawa manusia. Bahkan terdapat segelintir masyarakat meletakkan kebergantungan sepenuhnya terhadap keupayaan doktor dan ubat-ubatan yang dibekalkan bagi menyembuhkan segala penyakit. Walaupun pada masa kini telah wujud banyak pusat-pusat alternatif yang bercorak rawatan Islam dan menggunakan metod Al-Tib Al-Nabawi yang berpotensi dalam merawat dan menyembuhkan penyakit, namun sambutannya tidak begitu merangsangkan. Menggalakkan dalam penerimaan perkhidmatan rawatan bagi penyakit fizikal. Sebaliknya, pusat rawatan Islam ni lebih terkenal dengan perkhidmatan khidmat rawatan bagi penyakit rohani yang melibatkan masalah seperti terkena sihir, kerasukan jin, santau ataupun histeria sahaja. Tetapi dalam isu ini, kita harus memperbetulkan dengan sebaiknya agar tiada yang berpandangan negatif terhadap pusat rawatan Islam. Ironinya, pusat rawatan Islam ni bukan sahaja dirujuk oleh pesakit yang mengidap penyakit rohani sahaja, namun terdapat juga rawatan penyakit fizikal. Hakikatnya, Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan yang jelas terhadap rawatan penyakit fizikal. Amat rugi jika manusia mengabaikan setiap daripada rawatan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Walau telah wujud pusat rawatan Islam yang berasaskan rawatan secara Islam dan mengamalkan metod Nabawi, tetapi masih ramai yang mempertikaikan kewujudannya kerana mereka menganggap bahawa kaedah-kaedah rawatan yang diamalkan sehingga banyak berlakunya salah faham dalam kalangan pengamal perubatan Islam. Persoalannya adalah, mengapakah wujud salah faham terhadap rawatan penyakit fizikal di pusat rawatan Islam, sedangkan ia bercorak Islam dan sememangnya mengikut lunar-lunar Islam mengaplikasikan metod Al-Tib Al-Nabawi. Lepas tu, penyakit fizikal. Penyakit fizikal dari sudut etimologi bahasa Arab dirujuk kepada gabungan dua kalimah yang berbeza, iaitu kalimah Al-Amrad bererti penyakit dan kalimah Al-Jams bererti jasmani atau fizikal. Perkataan penyakit berasal daripada kata terbitan yang terbina daripada kata akal merada, atau sakit bermaksud sesuatu yang tidak sihat sama ada dari segi fizikal, jiwa maupun mentalnya. Perkataan marada dalam Al-Quran bermaksud dari berbagai bentuk terulang sebanyak 24 kali, manakala ia juga bermaksud kesihatan yang terjejas sehingga melemahkan badan manusia. Penyakit fizikal dari sudut istilah. Penyakit fizikal dari sudut istilah ialah penyakit yang mempunyai pelbagai pandangan dari cendekiawan Islam. Menurut Ibnu Qayyim, penyakit fizikal ni merupakan timbul kerana kurang baiknya fungsi atau sekali tidak berfungsinya salah satu organ tubuh. Penyakit ini juga boleh disebabkan oleh kemasukannya mikro dalam tubuh sehingga merosakkan salah satu organ tubuhnya, sehingga menyebabkan gejala penyakit tertentu. Penyakit diwujudkan sebagai satu bentuk ujian kepada manusia, sebagai firman Allah
Dialah yang menentukan takdir adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya dan dia maha kuasa iaitu membalas amalan kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Salah faham tak ada penyakit fizikal dalam rawatan alternatif Islam. Kaedah pertama ialah kaedah atau teknik rawatan. Masyarakat beranggapan bahawa kaedah rawatan yang beroperasi di pusat rawatan Islam mempunyai cara yang dilakukan oleh pebohoman tradisional. Salah faham ini wujud kerana terdapat beberapa perawat yang menggunakan kaedah ni meragukan dan melanggar syariat Islam. Contohnya mengamalkan kaedah mandi bunga bagi pesakit demam dan dipercayai dapat menghindari dari pelbagai penyakit, tidak menjaga keterbatasan antara pesakit lelaki dan pesakit wanita. Dan ia juga menggunakan jampi yang tidak difahami dan bacaannya atau pembacaan ruqyah secara atau senyap. Yang kedua ialah cara atau teknik mendiagnosa suatu jenis penyakit fizikal. Kaedah ini bertujuan untuk mengetahui jenis penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Cara mendiagnosa suatu penyakit dalam kalangan pengumatan Islam adalah berbeza sehingga menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Pertama, kaedah analisis tapak tangan atau the science of hand, iaitu perawat akan menilai tapak tangan pesakit dengan memicit pada bahagian tertentu sehingga pesakit menunjukkan tindak balas kesakitan di bahagian titik-titik tempat yang dipicit. Ianya juga dipercayai terdapat tanda-tanda penyakit tertentu. Di samping itu, perawat juga akan mengolah perkataan untuk menjadikan sesuatu penyakit yang ringan menjadi berat. Ketiga, keajaiban jampi sebagai air penawar. Penyakit berdasarkan pemerhatian sekurang-kurangnya setiap pengamal perubatan Islam membekalkan air jampi berbentuk minuman kepada penyakit yang hadir untuk mendapatkan khidmat rawatan mereka di premisnya. Malah, terdapat segelintir masyarakat mendatangi peramal perubatan semata-mata untuk mendapatkan air jampi yang dianggap mempunyai keistimewaan yang istimewa yang dapat menjembuhkan segala penyakit. Demikian, perkara ini telah menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat terhadap ketaksuban terhadap air jampi yang dibacakan oleh golongan yang dikenali sebagai ustaz ataupun ustazah. Keempat ialah ubat-ubatan daripada bahan-bahan semula jadi ataupun herba. Sesuatu penyakit itu sinonim dengan pengambilan ubat. Namun di pusat rawatan Islam, ubat-ubatan secara kimia yang berasaskan klinikal tidak dibenarkan sama sekali. Walaupun kesannya amat drastik dalam proses menyembuhkan sesuatu penyakit, namun pengamatan perubatan Islam lebih meyakini dengan mengambil ubat-ubatan daripada bahan-bahan semula jadi atau herba yang dikelilingi oleh mereka mujarab dalam proses menyembuhkan sesuatu penyakit fizikal. Berdasarkan kajian, boleh dikatakan semua perawat menggunakan bahan semula jadi dalam kaedah rawatan mereka merawat penyakit fizikal. Namun demikian, masyarakat masih menimbulkan salah faham terhadap pusat perawatan Islam ni kerana mereka melihat kepada kurangnya pembuktian terhadap kesan rawatan yang dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi yang berjaya menyembuhkan penyakit. Kelima ialah pusat rawatan lebih memfokuskan khidmat rawatan spiritual dan terhad kepada jenis penyakit fizikal tertentu saja. Apabila mereka menyebut pasal pusat rawatan Islam, maka masyarakat akan menganggap ianya hanya sekadar gurauan seperti penyakit jin, terkena sihir, pembomohan. Cara ini boleh menimbulkan salah faham terhadap profit pusat rawatan Islam itu sendiri. Keenam ialah bayaran atau upah perkhidmatan rawatan. Isu mengenai penetapan bayaran khidmat rawatan di pusat rawatan Islam sering dipertikaikan dan berlakunya salah faham di kalangan masyarakat kerana mereka menganggap bahawa pengamal perubatan meletakkan bayaran yang tinggi mengikut jenis fizikal yang dirawat. Contohnya bagi penyakit sawan dikenakan bayaran yang agak mahal berbanding penyakit lain. Ini kerana mereka mengatakan bahawa penyakit sawan amat sukar untuk diubati. Begitu juga sakit yang datang dari jauh dan keterampilan mewah, perawat akan mengambil kesempatan dengan meletakkan bayaran yang lebih tinggi walaupun tempoh rawatan hanya dilakukan tidak sampai 5 minit. Ketujuh pula, akhir sekali, ialah menyamakan pusat rawatan Islam dengan pembomohan tradisional. Wujudnya salah faham dalam kalangan masyarakat tentang profil pusat rawatan Islam sehingga menyamakan dengan
pembomohan tradisional adalah kerana ciri-ciri antara keduanya adalah berbeza. Antara perbezaannya adalah pertama, pengumbatan pembomohan menggunakan jampi serapak atau mantera dalam proses rawatan. Sebaliknya, pusat rawatan Islam menggunakan ruqyah daripada ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis dan doa-doa yang baik sahaja dalam rawatan. Secara literalnya, masyarakat sepatutnya dapat membezakan identiti sebenar pengamal perubatan Islam dan pembomohan tradisional. Hal ini dapat dilihat melalui perbezaan dari segi panggilan antara keduanya. Pengamal perubatan Islam lebih sinonim dengan panggilan ustaz atau ustazah. Sebaliknya, pembomohan tradisional lebih sinonim dengan panggilan bomoh, dukun, bidan dan pawang. Manakala dari segi rawatan juga ternyata berbeza. Kebanyakan rawatan daripada pembomohan tradisional dipengaruhi animisme ataupun ajaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Tambahan pula, terdapat penggunaan peralatan dan bahan-bahan yang diharamkan dalam rawatan Islam dan kepercayaannya khurafat. Okey, rumusan yang dapat saya simpulkan dalam masalah ini adalah salah faham ini haruslah dicantas dengan segera dan diperbetulkan semula agar tiada lagi unsur keraguan sehingga mengelirukan masyarakat terhadap rawatan alternatif Islam dengan rawatan pembomohan. Sekiranya tidak dibendung dari awal atau tiada tindakan positif yang dilakukan, impaknya akan menjejaskan seluruh masyarakat dan menjejaskan mutu perkhidmatan rawatan di pusat rawatan Islam. Malah, penerimaan masyarakat terhadap pusat rawatan Islam juga akan turut terjejas. Justru, para perawat perlu menilai semula kaedah rawatan yang dipraktikkan serta ilmu perubatan yang dimiliki agar dapat menghindari salah faham dan keraguan dalam operasi rawatan. Manakala, masyarakat juga disarankan untuk memilih pusat perubatan yang beroperasi tentang agama Islam. Dan masyarakat juga disarankan memilih pusat rawatan Islam yang tepat untuk dirujuk dengan memastikan pusat rawatan tersebut berdaftar dan rawatannya bercirikat Islam untuk mengelakkan daripada permasalahan berlaku. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bentangkan tajuk salah faham memahami hadis fitan. Pendahuluan ialah hadis fitan mempunyai signifikannya tersendiri dalam memberi kesedaran kepada umat Islam tentang bahaya yang akan mereka tempuhi pada masa hadapan. Para ulama terdahulu turut memberi penekanan mengenai hadis fitan dalam karya-karya mereka. Kupasan dan huraian mereka berjaya menerangkan kepada umat Islam kefahaman sebenar terhadap hadis fitan dan hubungannya dengan realiti pada masa kini. Dapat membantu mengurangkan salah faham dan kekeliruan yang timbul dalam kalangan masyarakat Islam. Seterusnya ialah dapat memahami hadis fitan. Umat Islam wajar merujuk kepada karya-karya ulama terdahulu, melihat kupasan mereka dan metod yang mereka gunakan. Salah faham dan kekeliruan ini disebabkan penggunaan logik akal tanpa merujuk kepada nas Al-Quran dan hadis lain tidak berpegang dengan zahir teks hadis. Seterusnya ialah definisi fitan. Definisi fitan, lafaz fitan adalah jamak pada fitnah. Fitnah membawa maksud imtihan, iktibar ataupun ibtila. Menurut Ibn Hajar, asal perkataan fitnah ialah iktibar iaitu ujian. Ianya disandarkan kepada segala perkara yang tidak disukai atau yang berkaitan dengannya seperti kufur, dosa, fujur dan seumpamanya. Hadis fitan bermaksud berita-berita tentang ujian sama ada dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan, walaupun kebanyakannya disandarkan kepada berita akhir zaman yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Seterusnya ialah hikmah penyampaian hadis fitan. Tujuan Nabi menyampaikan hadis-hadis fitan kepada sahabatnya adalah untuk memberi amaran dan ingatan kepada mereka tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Menurut perkabaran tersebut, Nabi mengharapkan para sahabatnya supaya lebih kuat dan bersedia untuk menghadapi peristiwa tersebut. Setengah sahabat memberi perhatian yang tinggi kepada hadis-hadis fitan, antaranya ialah Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang diberi keistimewaan oleh Nabi dengan perkabaran fitan yang tidak diketuai oleh sahabat lain. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, manusia bertanyakan Nabi tentang kebaikan sedangkan aku bertanyakan Nabi tentang keburukan kerana takut menimpaku. Seterusnya ialah Nabi juga menceritakan kepada sahabatnya hadis fitan supaya mereka tidak terjatuh dan terjerumus ke dalamnya. Contoh hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW yang bermaksud akan datang kepada manusia suatu zaman manusia
tidak akan peduli apa yang diambil daripada harta atau daripada halal ataupun haram. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud hampir-hampir sungai Furat mengeluarkan khazanah daripada emas. Sesiapa yang ada pada waktu itu, janganlah dia ambil sedikit pun daripadanya. Seterusnya ialah Nabi juga mengajar umatnya beberapa doa untuk menyelamatkan diri daripada fitnah, terutamanya fitnah dalam agama. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Doanya ialah yang bermaksud, Ya Allah, aku memohon kepadamu kesungguhan dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, kasih kepada orang-orang miskin, dan engkau mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku. Jika engkau kehendaki bagiku dan bagi kaumku fitnah, maka matikanlah aku untuk kembali kepadamu tanpa menimpa fitnah dalam agama. Seterusnya lah mengenai Dajjal. Nabi juga turut mengajar umatnya cara berlindung daripada fitnah Dajjal, sebagaimana sabdanya, siapa daripada kamu yang sempat dengannya, maka dia membaca permulaan surah Al-Kahfi. Kesimpulannya ialah perkabaran Nabi kepada umatnya, hadiah fitan adalah untuk menyediakan mereka daripada sudut pemikiran dan fizikal tentang bahaya yang mendatang, supaya mereka tidak terkejut dan keheranan. Seterusnya ialah karya-karya yang berkaitan dengan hadis fitan wal al-malahim. Hadis fitan dapat ditemui dalam awal-awal karya hadis seperti kitab Al-Fitan dalam hadis Sahih Bukhari, begitu juga dengan Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Tirmizi. Antara ulama-ulama terbesar terdahulu yang pernah mengarang berkaitan fitan ialah Abdul Rahman bin Mahdi dalam karyanya berjudul As-Sunnah wa Al-Fitan, Nu'yan bin Muhammad Al-Marwazi Al-Fitan, Ismail bin Isa Al-Attar, Abdullah bin Muhammad bin Abu Shaybah, Uthman bin Abu Shaybah. Sebenarnya banyak lagi ulama-ulama terbesar, tapi saya mengambil 5 sahaja daripada 10. Para ulama juga turut mengarah topik-topik yang lebih khusus berkaitan fitan, antaranya Nuzul Isa bin Maryam Akhir Al-Zaman oleh Jalal Al-Adin Al-Syuyuti, At-Tawdih fi Tawatur Maja'a fi Al-Mahdi Al-Mutazar wal Ad-Dajjal wa Al-Masih oleh Syaukani, Al-Tasri bima Tawatara fi Juzul Al-Masih oleh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmi. Ni pun para ulama yang mengarang ni pun sebenarnya ada 5, tapi saya mengambil 3 sahaja. Seterusnya ialah metod berinteraksi dengan hadis fitan. Tujuan para ulama meletakkan metod ini ialah bagi mengelakkan salah faham, seterusnya tomahan terhadap Islam dengan tomahan yang tidak benar dan mengelirukan. Penyelewengan terhadap maksud dan kehendak hadis-hadis fitan adalah berpunca daripada pengabaian terhadap metod yang digariskan oleh para ulama. Metod pertama mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat yang berkaitan dengan fitan dan tidak berpada dengan riwayat sahaja. Antara contoh hadis fitan yang boleh dikemukakan bagi membuktikan kepentingan mengumpulkan banyak mungkin riwayat ialah hadis Qarn al-Syaitan. Dia ada ayat dia, tapi saya memberi maksud daripada Ibnu Umar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sabdanya, Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Syam kami, Ya Allah, berkatilah kami, berkatilah bagi kami negeri Yaman kami. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Nabi bersabda, Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Syam kami, Ya Allah, berkatilah bagi kami di negeri Yaman kami. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di negeri Najd kami, aku menyayangkannya. Baginda menyebut pada kali ketiga, di sana kekacauan atau musibah dan fitnah, dan daripada sanalah munculnya tanduk syaitan. Lafaz Al-Bukhari.
Setengah golongan ahli bidah mengeksploitasi maksud lafaz Najd daripada mencela dan menghentam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal daripada Najd yang digambarkan oleh Nabi sebagai negeri yang penuh dengan kekacauan dan fitnah. Hakikat Najd yang dimaksudkan dalam hadis ialah Iraq sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut. Hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Umar dengan lafaznya, Ya Allah berkatilah bagi kami di negeri Syam kami, Ya Allah berkatilah di negeri Yaman kami. Nabi menyebutnya beberapa kali. Pada kali ketiga dan keempat sahabat-sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, dan negeri Iraq kami? Nabi menjawab, sesungguhnya daripada kekacauan dan fitnah dan daripadanya munculnya tanda syaitan. Seterusnya metod yang kedua, membezakan antara muhkam dan mutasyabih dalam hadis fitan. Syekh Ahmad Syakir Rahman pernah menyebutkan daripada hadis al-mutasyabih seperti mutasyabih Al-Quran, iaitu tiada jalan untuk mengenal pasti hakikat maksudnya, dan hal ini semestinya bagi seorang yang warak untuk menangguhkan ulasannya ditakuti ditergelincir. Berita-berita fitnah, kekacauan dan tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi mengandungi maksud yang muhkam dan mutasyabih. Seterusnya metod yang ketiga, berpegang pada zahir nas dan tidak mentakwilnya. Prinsip asal ulama salaf ialah berpegang kepada zahir nas dan tidak mentakwilkan, melainkan dengan dalil. Antara contoh yang boleh dikemukakan di bawah kaedah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW yang bersabda, yang bermaksud zaman semakin dekat, amal semakin berkurangan, terlalu bakhil dan tamak tersebar, munculnya banyak fitnah dan kekacauan. Sahabat-sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-haraj? Baginda menjawab, al-qatl, iaitu pembunuhan. Seterusnya dalam satu lafaz di sisi Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada berlaku kiamat sehingga munculnya fitnah, banyaknya dusta, dekatnya tempat jual beli, dekatnya zaman, banyaknya kekacauan. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apakah maksud kekacauan? Baginda menjawab, ialah pembunuhan. Yang last sekali saya akan terangkan salah faham terhadap hadis fitan di Malaysia. Dalam bahagian ini penulis akan membawa beberapa contoh kekeliruan. Sebelum tu yang tadi metod tadi tu dia mempunyai 9 metod, tapi saya mengambil 3 metod sahaja. Seterusnya dalam bahagian ini penulis akan membawa beberapa contoh kekeliruan dalam salah faham di kalangan umat Islam di Malaysia mengenai hadis fitan. Contohnya ialah membongkarkan lokasi gunung berapi Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tulisan ini penulisnya cuba untuk mengenal pasti siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Adakah ia makhluk keturunan manusia atau satu benda? Antara hujah penulis ini ialah membawa kepada kesimpulan tersebut ialah tiada ditemui perkataan kaum dalam firman Allah. Penulis artikel ini juga mempersoalkan jika Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk atau keturunan manusia, mengapa mereka tidak berperang dengan Zulkarnain yang membina sebuah penutup untuk mengurungnya di bawah tanah. Justeru penulis artikel ini membuat kesimpulan bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah benda berdasarkan tiada kaum dan reaksi Ya'juj dan Ma'juj yang tidak berperang menentang Zulkarnain. Ini antara hadis antara ayat Quran dia lah, firman Allah, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan di bumi, maka adakah kami mengadakan bagi kamu satu pembayaran untuk kamu membuatkan satu bendungan, iaitu saddah antara kami dan antara mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, salah faham terhadap makanan sunnah. Pengenalan. Makanan memainkan peranan pada setiap kehidupan. Ia bertindak sebagai keperluan yang tidak boleh diabaikan atau dipandang enteng kerana kesihatan dan kekuatan tubuh badan bergantung sepenuhnya kepada makanan.
Kegagalan mendapatkannya secara teratur bahkan menatijahkan sesuatu hidupan terbantut atau mendapat risiko penyakit dan kematian. Apabila menyebutkan tentang makanan sunnah, pasti akan terbayang dalam fikiran beberapa jenis makanan, sama ada dari jenis buah-buahan, tumbuhan atau bahan makanan tertentu. Antaranya daripada jenis buah-buah seperti kurma, tamar, kismis, zaitun, buah tin dan delima. Manakala dari jenis tumbuhan seperti habah al-sauda, kapur barus, inai, safaran dan sebagainya. Pemahaman berhubung makanan sunnah berasaskan sumber Al-Quran. Okey, dia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama merujuk kepada makna satu jenis makanan, iaitu alman, roti, dan al-salwa, madu, seperti yang disebutkan dalam ayat 61 surah Al-Baqarah. Ibnu Khasir mengatakan bahawa orang-orang Bani Israel mengatakan tam'am wahid, iaitu alman wa al-salwa, kerana mereka memakan kedua-dua jenis makanan tersebut secara bersama. Yang kedua pula, merujuk kepada semua jenis makanan seperti yang dinyatakan dalam ayat 93 surah Al-Imran. Keseluruhan makna ini dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu nabati, tumbuhan, haiwani, binatang, dan olahan makanan yang telah diproses. Yang ketiga pula, merujuk kepada pembahagian kepada 2 keadaan, iaitu makanan di dunia dengan makanan yang membawa maksud makanan akhirat. Maksud makanan akhirat merujuk kepada makanan yang diperuntukkan di dalam neraka, seperti disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 dan 44, iaitu ingatlah, sesungguhnya pokok zakum buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Dalam Al-Quran terdapat satu surah yang merujuk kepada makanan, iaitu surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah bermaksud meja makan yang dihidangkan dengan penuh makanan. Surah ini mengandungi beberapa keterangan yang menyebutkan tentang hidangan kurniaan Allah SWT, atau disebutkan hidangan makanan dari langit. Kisah permintaan golongan Hawariyun kepada Nabi Isa AS supaya berdoa kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit dengan tujuan agar mereka merasa ketenangan hati, dapat mengambil keberkatan dan menguasai keyakinan mereka kepada Allah SWT dan ajaran Nabi Isa AS. Lalu Nabi AS berdoa kepada Allah SWT supaya menurunkan hidangan tersebut. Walaupun demikian, Al-Quran tidak menyebutkan jenis makanan yang disebut dalam hidangan tersebut. Pemahaman berhubung makanan sunnah berasaskan sumber hadis. Hadis-hadis Nabi SAW turut membicarakan mengenai makanan dan jenis-jenisnya. Istilah tentang makanan dan pemakanan adalah sangat luas. Jika diperhatikan kepada karya-karya hadis sedia ada, pembahasan tentang makanan diletakkan dalam satu tajuk besar yang mengandungi hadis-hadis dari pelbagai aspek berkaitan dengan makanan. Antaranya berkaitan dengan jenis makanan, adab ketika makan dan aspek halal dan haram. Perkara ini boleh dirujuk kepada Al-Kutub Al-Sittah yang keseluruhannya meletakkan dalam kitab Abwab Al-Fiqh, secara khusus berhubung makanan dalam kitab At-Ta'imah. Berhubung aspek pemakanan Nabi SAW, dapat diperhatikan bahawa sebahagian makanan jelas dimakan atau diambil oleh Nabi SAW, dan sebahagiannya yang lain baginda SAW tidak pernah menyentuh atau memakannya, melainkan ia hanya disebutkan dalam Al-Quran atau kalam baginda SAW. Antaranya yang boleh disebutkan adalah Nabi SAW menyatakan bahawa antara makanan terbaik adalah habah al-sauda yang boleh menjadi penawar bagi pelbagai jenis
penyakit melainkan alasan mati. Namun demikian, tidak terdapat secara jelas hadis yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memakan atau mengambil bijian itu dalam pemakanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma diandaikan baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya atas kapasiti dari baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan mengenai kelebihannya. Bahkan boleh jadi habak al-sauda merupakan bahan makanan yang memang terdapat dalam hidangan kalangan bangsa Arab ketika itu. Demikian juga pada bahan makanan yang lain yang secara tidak jelas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya seperti minyak zaitun, buah delima dan buah tin. Bentuk-bentuk salah faham dalam penggunaan istilah makanan sunnah. Yang pertama, pakai term makanan sunnah sebagai pelaris produk. Lambangan produk-produk kesihatan berdasarkan makanan sunnah begitu banyak di pasaran dewasa ini. Antaranya ialah jus Tuguru, Kasih Gul, jus Pemoga, jus Nusantara dan seumpama. Pertambahan, produk-produk ini bertitik tolak daripada sambutan dalam kalangan masyarakat berikutan kandungannya yang diwawarkan mengandungi campuran makanan sunnah terpilih. Melalui iklan-iklan di media arus perdana dan promosi mega dengan label makanan sunnah pada produk-produk tersebut, sambutan yang diterima makin bertambah dan menjadi pilihan utama alternatif dalam penjagaan kesihatan. Oleh itu, pengguna erti makanan sunnah atau memiliki kandungan berasaskan makanan sunnah telah menjadi viral dalam kalangan jurujual atau usahawan bertujuan untuk melariskan produk jualan, terutamanya yang diproses dari bahan sunnah seperti delima, kurma, kismis, habak al-sauda dan madu. Masyarakat Islam Malaysia yang mudah luntur apabila melibatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil kira fadilat mengamalkan sunnah serta manfaat kesihatan yang akan diperoleh dari aplikasi makanan tersebut turut mendorong berlakunya lambangan produk-produk makanan sunnah di pasaran. Antaranya produk-produk berbentuk nutraceutical atau produk-produk kesihatan, produk berbentuk snack sunnah, minuman sunnah, aiskrim sunnah, ayam sunnah, madu, gelulut sunnah, baju sunnah dan sebagainya. Yang kedua, anggapan semuanya baik tanpa mengadakan usul periksa. Jika dilihat pada panduan halal kelolaan bahagian hal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAIB, panduan ini menekankan aspek semua bahan makanan dan minuman, iaitu dengan melihat kepada sumber haiwan sama ada darat maupun air, sumber tumbuhan, sumber minuman, sumber bahan-bahan sama ada secara semajadi, kimia atau tambahan. Selain itu, aspek bahan gunaan orang Islam iaitu aspek kosmetik, pakaian dan peralatan turut diteliti. Panduan halal ini telah dijadikan satu bentuk standard yang diberi nama Standard Malaysia Makanan Halal, pengeluaran, penyediaan, penyedalian dan penyimpanan. Garis panduan umum. Skop Standard Malaysia ini mengandungi garis panduan yang praktikal untuk industri makanan mengenai penyediaan dan pengendalian makanan halal termasuk makanan tambahan. Ia bertujuan menyediakan peraturan asas bagi produk makanan serta perdagangan atau perniagaan makanan di Malaysia. Yang ketiga, mencampur adukkan bahan-bahan berasaskan nas menjadi produk baru. Rasulullah SAW pernah melarang mencampurkan sekali kismis dan kurma serta mencampurkan bush sejenis kurma dan rutab
kurma segar terutamanya dalam bentuk minuman, liquid drink atau nabis. Bagi Imam Nawawi, larangan mencampurkan antara dua kurma dan kismis dinilai sebagai makruh takzih dan boleh diminum selagi tidak memabukkan. Namun, bagi Imam Maliki, larangan tersebut dinilai sebagai haram. Signifikannya, kurma dan kismis mengandungi kandungan gula, karbohidrat dan antioksida yang tinggi dan berbahaya kepada tubuh jika diambil secara bersama dalam bentuk minuman campuran. Menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Battal, larangan ini bukan disebabkan sifatnya yang memabukkan, akan tetapi larangan ini dinyatakan secara umum terhadap perbuatan mencampurkan antara dua buah tersebut. Seterusnya, apakah konsep sebenar bagi istilah makanan sunnah? Sebenarnya tidak satu pun istilah khusus yang dapat mewakili makanan sunnah, melainkan menyebutkan istilah yang merujuk kepada makanan dan jenis-jenisnya yang didapati dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang dikenali di Malaysia. Bahkan apabila dirujuk kepada istilah bahasa Arab, tidak ada perkataan khusus yang dapat menggambarkan istilah pemakanan sunnah tersebut. Berhubung pemahaman paling tepat berhubung konsep makanan sunnah di Malaysia, ia terdiri daripada dua, iaitu yang pertama, masyarakat Malaysia secara umumnya mendefinisikan makanan sunnah sebagai semua makanan yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, kalangan cendekiawan bijak pandai menyebutkan segala makanan yang membawa kebaikan dan maslahah kepada manusia, sama ada yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadis atau yang tidak disebutkan dalam kedua-duanya disebut sebagai makanan sunnah. Kedua istilah adalah bertepatan dan sesuai sebagai definisi makanan sunnah. Namun demikian, istilah makanan sunnah paling tepat pada pandangan pengkaji lebih kepada istilah yang disebutkan oleh masyarakat setempat bagi membezakan antara makanan setempat dengan makanan yang dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tim makanan sunnah semestinya memiliki fadilat dan khusyuk tersendiri. Ia merujuk makanan terbaik, makanan yang memenuhi kriteria penjagaan kesihatan tubuh badan, makanan yang bersifat wahyu berasaskan kepada nas Al-Quran dan Hadis, dan makanan yang pernah diambil oleh Nabi SAW. Kesimpulannya, merujuk kepada keseluruhan perbahasan pengistilahan terhadap pemakanan sunnah atau makanan sunnah dari sudut realiti, pengamalannya adalah bergantung sepenuhnya terhadap pemahaman dan pengalaman masyarakat. Melalui penelitian terhadap nas Al-Quran dan Hadis, jelas menunjukkan bahawa ia tidak ada satu istilah khusus yang merujuk kepada makanan sunnah ataupun makanan sunnah. Apa yang lebih utama adalah Nabi SAW melalui petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri telah menerangkan secara jelas dan terperinci dalam aspek penjagaan dan pemeliharaan makanan, konsep makanan yang sebenar, menyebutkan tentang jenis-jenis makanan, cara makan dan minum dan sebahagiannya lagi, sehingga tidak perlu lagi istilah makanan itu dikaitkan dengan sunnah. Melalui penetapan kriteria ini dapat membantu kefahaman semua pihak tentang istilah pemakanan sunnah yang sebenar dan dapat dimantapkan sebagai salah satu bidang penyelidikan. Sekian, terima kasih. Definisi percampuran makanan. Percampuran atau kata akarnya campur membawa maksud bergaul, berbaur, bersatu, beraduk, berkacau. Manakala percampuran bermaksud proses mencampuri atau mencampurkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang mana kedua-dua bahan ini akan meninggalkan kesan. Makanan pula menurut Kamus Dewan edisi keempat
bermaksud apa sahaja yang boleh dimakan seperti roti, nasi dan lain-lain. Manakala dari segi istilah pula, makanan adalah sumber nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta pemeliharaan fungsi tubuh sepanjang hayat. Dengan itu, jika sesuatu nutrien diabaikan daripada diet, kesihatan individu akan terjejas. Pencampuran makanan ini terbagi kepada dua. Yang pertama, pencampuran makanan yang dibenarkan. Yang kedua, pencampuran makanan yang dilarang. Okey. Pencampuran makanan yang dibenarkan. Nabi Muhammad SAW memakan rutab bersama kista. Rutab ni ialah kurma yang bersifat separuh matang, iaitu kurma yang bersifat separuh masak. Manakala kista disebut sebagai mentimun. Mentimun ialah sejenis tumbuhan dari kalangan sayuran. Okey. Pencampuran makanan yang dilarang pula. Dua bentuk larangan yang disebut oleh Rasulullah SAW yang mesti dijauhi oleh umatnya, iaitu pencampuran antara kurma dan kismis, juga pencampuran antara kurma madu dan kurma tua. Pencampuran yang dilarang ini semestinya mempunyai sebab yang kuat sehingga ia dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi tak bagi kita buat sesuatu benda tu mesti ada sebab dia. Mungkin kalau kita campur semua yang Nabi sebut, contoh dia kurma, campur kurma dengan kismis, lepas tu campur kurma madu dan kurma tua, mungkin dia boleh jadi mabuk ke. Nabi larang mesti ada sebab. Dia tak ada larang saja-saja macam tak bagi, tak boleh. Dia mesti ada sebab, sebab yang tertentu kenapa Nabi larang. Okay. Terdapat 3 perkara penting yang ditekankan oleh ulama, iaitu haram hukumnya membuat minuman dengan campuran kismis dan kurma. Okay. Kalau kita campur kismis dengan kurma tu haram. Okay. Ulama dah tekankan benda tu yang tak boleh. Tak boleh campurkan kismis dengan kurma. Okay, yang kedua, ini kerana pencampuran kedua bahan ini lebih mudah untuk terjadi mabuk. Betul. Kalau kita campur kurma dengan kismis, nanti boleh jadi mabuk. Faham je lah apa akan jadikan kalau kita jadi mabuk. Jadi hayal. Okay. Sebahagian ulama menyebut larangan tersebut dikenakan kerana wujudnya pembaziran. Okay. Membazir. Digalakkan untuk makan jus kurma atau kismis, kurma muda dan kurma tua secara berasingan. Kalau nak makan boleh, tapi kita kena asing. Kita boleh campurkan dua tu sekaligus. Okay. Prinsip pencampuran makanan menurut perspektif hadis. Okay, ada 3. Yang pertama, pencampuran yang dilakukan mestilah percampuran yang bertujuan untuk mengimbangkan sifat yang terdapat dalam kesemua bahan yang ingin dicampurkan. Sekiranya pencampuran dilakukan ke atas bahan yang mempunyai sifat yang sama, ianya tidaklah mencapai tujuan asal pencampuran, iaitu untuk mengimbangi sifat bahan pencampuran. Okay. Yang kedua, percampuran yang dilakukan mestilah percampuran yang memberi manfaat kepada tubuh badan. Hal ini kerana Islam sangat menekankan dalam soal menjaga kesihatan. Memberi tubuh badan makanan yang halal, baik dan berkhasiat adalah suatu tuntutan yang tidak dapat dipandang enteng. Okay. Kita kalau kena makan, kita kena makan benda tu yang halal. Okay. Kalau kita makan benda tu yang haram, dia akan jadi darah daging dalam diri kita tau. Boleh dia dia macam satu dengan darah kita, dia jadi darah daging kita sendiri. Kalau kita makan makanan tu yang baik, jadi baiklah darah daging kita. Kalau makan benda yang haram, dia jadi darah daging yang haram lah. So tak boleh diharamkan. Okay. Yang ketiga, pencampuran yang dilakukan mestilah bebas daripada kemudaratan atau kesakitan kepada tubuh badan. Seperti juga penekanan kepada memakan makanan yang halal, baik dan berkhasiat. Islam juga sangat menekankan agar pengambilan sesuatu makanan itu terhindar daripada kemudaratan terhadap tubuh badan dan menggunakan fungsi-fungsi organ dalam badan. Okey, boleh faham? Islam pun dah suruh kita hindarkan daripada ambil makan makanan yang memudaratkan diri kita. Kalau makanan itu memudaratkan diri kita, kita boleh dapat jadi sakit. Kalau kita makan makanan yang berminyak je kan, nanti boleh jadi sakit jantung, kolesterol, betul tak? Okay. Kesimpulan dia, sunnah Nabi SAW terbagi kepada 2, iaitu tasyri'iyah dan ghairi tasyri'iyah. Adapun bahagian makanan adalah termasuk dalam kategori ghairi tasyri'iyah, yang mana
Jika terdapat larangan, ianya masih boleh diubah sekiranya tidak membawa mudarat serta mengganggu akidah seseorang Muslim. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang percampuran antara kurma dan kismis, ianya adalah bersifat larangan. Sekiranya ia membawa kepada mudarat dan kemabukan, walau bagaimanapun, jika hasil percampuran dua bahan ini beserta dengan bahan lain seperti yang terdapat dalam produk-produk kesihatan mampu membawa kepada kebaikan, manfaat kepada tubuh badan, ia tidak menjadi masalah untuk diamalkan.